What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright gang, dalam video kali ni sementara kita relax tunggu new chapter keluar, kita sembang dulu jap. Okay. Alright, kepada yang belum lagi join grup Telegram Coverto Fleet, korang boleh join sekarang untuk menang giveaway. Okay. Dan seperti yang aku umumkan dalam live aku sebelum ini, berkenaan Discord tu, korang boleh join dengan menekan link di bawah. Dan mungkin dalam minggu ketiga aku akan buka untuk pendaftaran upper tier dan lower tier Discord sebagaimana yang aku mention sebelum ni. So korang kena cepat untuk join Discord Coverto Fleet sementara tempat masih ada. Alright, let's proceed with the content. Seperti yang kita ketahui, by the end of the story, Luffy akan menjadi salah satu karakter yang terkuat dalam dunia One Piece. Why? Sebagai main karakter, Luffy telah bertemu dengan banyak karakter yang sangat-sangat kuat, antaranya Rob Lucci, Doflamingo, Katakuri dan sebagainya. Setiap kali diambang kekalahan, Luffy akan bounce back just like rubber to finish his enemies. Tak kiralah skuad mana musuh yang dihadapi, Luffy akan one step further beyond to his enemy and he never give up. Dan itulah yang membuatkan dia menjadi sangat-sangat kuat. Dan dia juga mempunyai strong will dan itu membangkitkan Conqueror Haki miliknya, which is the most powerful ability in One Piece. Keinginannya yang tinggi untuk menjadi the King of Pirate telah membuatkan dia telah berkembang dengan majunya. Sehingga kan Kaido dan Big Mom juga tak expect yang Luffy ni akan hampir setanding dengan dorang dalam masa yang sangat-sangat singkat. And Alhamdulillah, kita boleh nampak up until now, the two Yonko still memandang rendah kepada Luffy, I guess. Why? Sebab kita boleh tengok pertarungan masa ke atas kepada tengkorak Onigashima tu, diorang senyum-senyum, gelak-gelak. Walaupun the Worst Generation dan Luffy especially gave a very big blow juga kepada diorang. Tapi itulah, disebabkan ketahanan badan diorang kan, kita boleh tengok up until now Kaido still tersenyum melawan anak dia dalam chapter baru-baru ni 1024. Dan Kaido juga tak simply kalahkan diorang, especially the Worst Generation lah, while he has the chance. Yelah, berapa kali Luffy tumbang depan dia, Zoro pun tumbang. Who would have thought, siapa sangka yang Luffy yang dulunya KO dengan Kaido dengan hanya satu pukulan saja mampu membenamkan muka Kaido ke tanah dan memberi cabaran yang hebat kepada Kaido. Benda ni sama macam dekat Sabaudi dulu, waktu Luffy dan krunya kalah teruk dengan Pacifista dan kemudian dia bangkit 2 tahun kemudian dan berjaya menghancurkan Pacifista dengan hanya satu tumbukan sahaja. Tapi itu lepas 2 tahun dia training dengan Relic kat Rukaina Island lah kan. Sekarang ni dia bounce back dekat Kaido. Dia bagi tandingan yang gila hebat. Sedangkan dia hanya training dalam udon tu untuk beberapa minggu sahaja. Inilah yang menarik pasal Luffy ni, yang ramai Great Pirate nampak. Shanks, Relic, Dracula, Mihawk, even Oyaji, Whitebeard, Edward Newgate. Shanks impressed dengan Luffy sebab determination Luffy. Kan masa awal-awal dulu Luffy lukakan bawah mata dia dengan pisau untuk buktikan yang dia dah cukup adult untuk join Shanks. Lepas tu Shanks offer juice kat Luffy. Lepas tu Luffy minum. Berdekah-dekah Red Hair Pirate tengok Luffy dan tu kan. Tapi the moment masa Shanks nak tinggalkan Luffy, Shanks still tak nak kasih Luffy follow dia. Tapi time tu Luffy dah tak kisah dah, pasal dia nak gather sendiri tim dia yang bakal kalahkan even tim Shanks pun, dan menjumpai the world greatest treasure dan menjadi Pirate King. Dan kita boleh tengok masa Luffy cakap benda tu, semua lanun Shanks berhenti sejenak dari kerja dorang dan fokus pada Luffy, yang walaupun masa tu Luffy masih budak-budak. Yelah, buat apa nak bagi sangat tumpuan kepada kata-kata seorang budak-budak kan. But this is the power that Luffy ada, tekad dia. Walaupun masa tu dia masih lagi budak mentah. Dan kata-kata Luffy itu jugalah yang membuatkan Shanks bagi Luffy treasure dia, which is the Mugiwara hat. Kalau Luffy tak cakap macam tu, mesti sekarang ni Shanks tidak dikenali sebagai Akagami no Shanks, tetapi Mugiwara no Shanks. Dan Relic, pada aku sangat-sangat into Luffy dan even untuk Shakuyaku sendiri.
yang diteorikan sebagai one of Rock's pirate. I don't know. Sangat-sangat meminati Luffy dan dia sendiri bagi tahu yang dia adalah one of Luffy fan. Bukan Bartolomeo je. Okey, kalau macam Rayleigh pula, for a legend himself, bila tengok Luffy, dia teringatkan Roger. Okey, dia macam ni tau. Kita kena sedar taraf Rayleigh tu macam mana. The living legend kot. Seseorang yang ada value yang sangat-sangat besar. Dia macam ni aku bagi contoh. Bila seseorang miskin tu cakap sesuatu benda tu mahal, it could be harga sesuatu benda yang dikatakan si miskin itu mahal, mungkin dalam puluh-puluh ataupun ratus-ratus ringgit. Tapi kalau seseorang yang kaya kata sesuatu itu mahal, it could be million-million ringgit atau even billion-billion ringgit. So begitulah kesnya untuk Rayleigh ni. Bila dia cakap Luffy tu ada value sampai membuatkan dia teringatkan pasal Roger, sudah tentulah dia sangat-sangat look up to Luffy and the whole world should watch out for Luffy. Jangan sekali-kali take him for granted. If not, you will fall. Dan menariknya kat sini, Rayleigh bagi tahu yang Luffy layak untuk pakai topi jerami Roger tu. And amazingly kat sini, dan aku rasa ramai yang tak perasan this fact yang Rayleigh is dying. Yes, dia dah diambang maut dah. Bukan nak cakap dia nazak, but for me maybe for some reason, sakit ke, cancer ke, tak tahulah, sakit tua ke kan, dia dah nak dekat mati. But demi untuk melihat kegemilangan Luffy dan khabar gembira dari Luffy, dan demi melihat Luffy become the next Pirate King, Rayleigh cakap, I suppose it might not be too bad living a little longer. This is a very big word pada aku. Lepas tu Mihawk pula. Mihawk tak payah nak cerita lah. Aku rasa ramai yang perasan benda ni. Yang Mihawk cakap Luffy ada satu kuasa luar biasa. One by one he turns the people around him into his allies. More than anyone else sailing the seas, that man possess the most terrifying power. Cering bulu roma guys. The most terrifying power. Kata siapa? Kata the legendary swordsman, the greatest swordsman in the world, Dracula Mihawk. Lepas tu juga masa kat Marineford, Whitebeard, the strongest man in the world, bagi tahu anak-anak dia, Yarodemo. Bermula dari saat ini, tolong bantu Luffy with all your strength. Tak ke gila tu guys. Ini Luffy sebelum time skip yang kita cakap ni. But Whitebeard already nampak dah potensi dia macam mana. Then Ivankov cakap, this is big deal Mugiwara boy. Oyaji tengah test kau tu. Oyaji meletakkan segala harapan dia kat kau. Ui, besar tu brother. Dan yang cakap benda ni besar pun bukan caleng-caleng punya orang tu. Ivankov, the Okama Queen kot, Ratu Kamabaka Kingdom. For even dragon pun berlindung kat situ. Nak bagi tahu power tak power si Pondan ni. And dia cakap apa yang Whitebeard bagi tahu tu besar. Gila ni geng. And Luffy setelah mendapatkan hanya beberapa hari sahaja latihan dengan Tok Wan Hyo tu, Mugiwara no Hito. Dah macam seolah-olah Luffy pergi balik ke Rukaina Island tu, berlatih balik dengan Rayleigh untuk lawan dengan Kaido pula. Dan dengan megahnya dia bagi tahu dekat Kaido dan Big Mom yang dia akan jadi the king of pirates who will surpass you. Dalam chapter 1001, Big Mom ada tanya dekat Luffy yang, kau tahu tak apa maksud untuk jadi the king of pirates tu? Pertanyaan Big Mom ni seolah-olah dia nak merendahkan Luffy, meremehkan Luffy, yang sedangkan dia pun tak dapat capai title Pirate King tu. Ini kan pula Luffy. Kita juga ada dapat hint daripada pertanyaan Kaido, iaitu how high will your ceiling go? Benda ni macam menunjukkan yang Luffy ni akan surpass Will Oden at the end of Wano. Dan dalam masa yang sama juga Kaido teringatkan orang yang bagi banyak masalah dekat dia at the past, di belakang Luffy. Kaido ada tanya Luffy, what kind of king that you desires to be? Dia nak patahkan semangat dan keinginan Luffy dengan arahkan subordinates-nya untuk masukkan Luffy ke penjara udon, dan juga berharap yang Luffy ni akan jadi salah seorang anak ikan dia.
dia. Tapi lepas dia tengok yang Luffy punya will ni sangat kuat, sedangkan waktu Luffy tengah pengsan pun Haoshoku dia boleh diaktifkan, Kaido dah malah dah nak buatkan dia ni jadi salah seorang daripada ally dia. Sebab dia dah pernah dah satu kumpulan dengan orang yang ada Haoshoku ni. Contoh dia Whitebeard, Big Mom dan Captain dia sendiri, Rocks. Jadi bagaimanakah true power Luffy? Dalam perang Marineford dulu, macam yang aku cakap tadi, Mihawk ada cakap yang Luffy ni ada satu kebolehan yang unik, yang dikenali sebagai the most dangerous ability on all this sea, iaitu kebolehan untuk menjadikan kawan maupun musuh berada di pihaknya. Kalau kita tengok dari arc ke arc, kita boleh tengok banyak kali benda macam ni berlaku, iaitu dia orang ni akan fight alongside him dan sanggup mati untuk dia. Contohnya macam masa dekat Dressrosa arc dulu sebelum ni, berapa banyak orang yang sanggup berlawan di sisi Luffy, sedangkan dia orang ni asalnya boleh dikatakan musuh dia lah kan, sebab masing-masing berentak untuk dapatkan buah merah-merah Nomi. Dan fighter-fighter yang fight alongside Luffy masa kat Dressrosa tu bukan biasa-biasa juga. Masing-masing ada nama diorang masing-masing, ada flare diorang masing-masing, ada pengikut diorang masing-masing. Bukan tu sahaja, sedangkan Fujitora pun boleh dikatakan menyebelahi Luffy, dan biarkan diorang ni keluar dari Dressrosa, dan bukan tu sahaja, dia juga hancurkan semua kapal-kapal yang nak serang kapal armada Luffy. Uish, come on guys. Inilah sebab aku cakap dalam video lepas, even dari kalangan Marine sendiri pun ada yang meminati Luffy. Kalau Kobe tak apalah lagi kan, tak nak cerita lah pasal dia memang terhutang budi sangat-sangat dekat si Luffy tu. But ni Admiral kot. Even for Fujitora, the Admiral himself, the Admiral sendiri see the quality dalam diri Luffy. Tertanya-tanya macam mana rupa Luffy, macam mana gaya dia kan. Dan dia cakap tu dalam keadaan muka dia terserlah kebahagiaan. Selain dari itu, Luffy juga ada kebolehan untuk inspirasikan orang. Contohnya dekat Wano yang lepas dia cakap jangan mengalah, kita akan sama-sama tewaskan Kaido. Lepas tu semua orang semangat untuk lawan balik. Dia juga tenangkan Kinemon dengan cakap aku akan tunaikan hajat korang untuk bebaskan Wano dan membuka Wano. Dan kalau kita boleh tengok pun, Luffy ni bukan baru-baru ni je menginspirasikan orang. Sejak dari awal-awal lagi, even masa dia kecil lagi, macam yang aku cakap masa dia cakap dekat Shanks tu lah. Lepas tu dia inspirasikan Zoro, inspirasikan Nami, dan ramai lagi lah, Sanji apa semua kan. Yang paling tak tahan tu buah Hancock lah. Sampai angau teruk berapa. Walaupun buah Hancock pemakan buah Devil Mero Mero Nomi tau. Mero Mero Luffy lagi padu tau. Dan Luffy tak perlu makan Devil Fruit Kobu Kobu Nomi pun untuk semarakkan semangat orang. Yalah, Belo Betty kan makan Devil Fruit Kobu Kobu Nomi untuk naikkan semangat penduduk masa nak lawan dengan Momohige tu kan. Seperti yang kita tengok, Luffy dah advance kan semua jenis haki kecuali Haoshoku Haki, Kenbun Shoku dengan Future Sight-nya, Busou Shoku dengan Ryo-nya. Tapi Haoshoku Haki dia belum advance kan lagi. Yes, kita dah pun tengok Luffy mampu untuk coatingkan Haoshoku Haki pada serangan dia. But pada aku personally, itu belum maksimal lagi, belum kemuncak Haoshoku lagi, belum advance lagi. So pada pandangan aku nak menteorikan yang Luffy ni akan bangkitkan advance Haoshoku Haki. So bagi aku, advance Haoshoku Haki ni dia boleh memanipulasi nature. Seperti yang kita boleh tengok apabila Yonko ni marah, kita boleh tengok perubahan cuaca dengan drastis. Contohnya waktu Kaido dan Big Mom ni marah, tiba-tiba peti menyambar-nyambar. Selain tu kita boleh tengok waktu Mihawk datang jumpa Shanks, cuaca terus mendung. Lepas Mihawk cakap yang aku datang bukan untuk berlawan, tapi aku datang untuk tunjuk ni. Mihawk tunjuk poster Luffy. Mood Shanks terus bertukar jadi happy dan dia ajak party. Dengan tiba-tiba cuaca berubah jadi elok, dah tak mendung dah. Dan kita boleh tengok juga Shanks jumpa dengan Oyaji Whitebeard kan, tiba-tiba awan mendung apa semua dan sebagainya kan. Jadi bila kita sebut pasal advance, kita boleh tengok yang kalau Kenbun Shoku dia boleh predikkan atau boleh tengok sekilas masa hadapan. Kalau Busou Shoku Haki, kita boleh tengok tumbukan yang boleh efekkan dalaman. Jadi macam mana dengan advance Haoshoku? Kalau Haoshoku yang biasa,
bila seseorang tu aktifkan haus syukur milik dia, semua orang yang will dia rendah akan pengsan. Bagi aku, kalau advance pula mungkin akan lebih teruk daripada tu, iaitu boleh membawa kepada kematian. Selain daripada efek kepada orang, mungkin akan efek kepada benda lain. Contoh, waktu Shanks masuk ke kapal Whitebeard, ada bahagian kapal Whitebeard tu retak lepas Shanks aktifkan haus syukur dia. Dan dalam chapter baru-baru ni juga kita boleh tengok radius atau parameter haus syukur Haki Big Mom hingga sampai kat pertembungan Usopp dengan Beast Pirate depan dia. Tapi yang aku tak tahan tu, Usopp boleh claim yang dia yang buat dorang tu rebah. Lepas tu pula dia claim yang dia yang bunuh 2 Tobiropo tu. Kaki claim lah Usopp ni. Kalau kat Dressrosa orang panggil Usopp God Usopp kan. Kat Wano ni aku tak tahulah tahap apa yang lagi tinggi dari dewa. Dan selain haus syukur, Luffy juga capable untuk jadi the king sebab dia ada strong will. Dia sanggup mati untuk penuhi impian dia. Contohnya dekat Barati Arc, waktu dia lawan dengan Don Krieg, Sanji perlekeh Luffy yang si bodoh ni akan mati sia-sia je. Tengoklah berapa banyak perisai dan senjata yang Krieg tu ada. Lepas tu Zep terus cakap yang seberapa banyak mana perisai dan senjata yang dia ada pun takkan dapat tandingi dengan one special spear that come from your guts. Selain tu kita boleh tengok dekat Impel Down yang lepas Luffy kalah dengan Magellan, diorang fikir dia dah mati dah. Dengan berkat pertolongan Ivankov dan cheer daripada Bonchan serta will daripada Luffy yang kuat, Luffy boleh survive. Dengan will yang kuat inilah membuatkan Luffy layak untuk bergelar the king among the king. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita tuturkan dan apa yang kita buat sebenarnya adalah doa. Sebab itulah kita perlu fikirkan perkara-perkara yang positif, kerana apa yang kita fikirkan akan menentukan result kita. Sebab itulah perasaan kita perlu positif sehingga menyuntik passion kita, emotion kita, gairah kita, asyik kita towards our goal. Sebab itulah cakap kita perlu positif. Dan orang yang berjaya, dia selalu bercakap-cakap dengan hati dia sehingga dia tidak lagi peduli dengan cakap-cakap orang lain. Dan pastikan apa yang kita buat selari dengan apa yang kita fikir, rasa dan cakap. Dan dalam perbuatan kita, tindakan kita perlu segera. Kadang-kadang kita terfikirkan satu idea bernas, kadang-kadang kita dapat ilham melalui pembelajaran, but that knowledge, that idea stuck because of no action. Orang berjaya tindakan dia cepat. It's now or never. Orang berjaya tindakan dia ligat dan besar, because massive action creates massive result. Small action creates no result. Dan orang berjaya tindakan dia segera, because fast action, fast result. Move my brother, hustle up. Strike the iron while it hot, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi